يحبه الله ويكون بدنه صحيحا وتحرسه الملائكة وتنزيل البركة في داره ويضحك على وجهه سيما الصالحين ويلين الله قلبه ويمر على صراطك البرق لامعا وينجيه الله من النار ويرزق الله في جوار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو كما قال. Artinya barang siapa, kata Sayyidina Uthman, barang siapa yang sanggup menjaga solat 5 waktu tepat pada waktunya, lalu dia melestarikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lestari itu maksudnya istiqamah i'tiqad. Lestari itu apa dia? Istiqamah i'tiqad, berterusan, bukan sekali-sekala. 40 hari berturut-turut jaga betul awal waktu, lain bukan kasar. Maka itu yang disebutkan. Kemudian dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 9 kemuliaan. Maka kita tengok, cek sama-sama ada tak benda ni kat kita. InsyaAllah bantu saya berani sebut, sebab ini adalah pujian-pujian untuk tuan-tuan yang istiqamah menghidupkan rumah Allah, yang rajin berjemaah. Allahu Akbar, pastilah solatnya awal waktu, tak adalah lambat-lambat, betul tak? Jadi muslimin yang pertama disebutkan Sayyidina Uthman bin Affan, yang pertama Allah mencintainya. Apa tanda Allah cinta? Sentiasa rezeki tuan kita duduk di rumahnya, tenang kita terasa. Tak percaya tanya yang bersadar Allah betul. Sungguh ketenangan yang dicampakkan dalam hati, tak ada tempat lain kita dapat rasa. Allah mencintai. Dan dalam satu hadis kursi Allah sebut, orang yang melakukan ketaatan, maksudnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh aku, kata Allah, sesungguhnya dia taat. Namun dia kata, apabila orang ini menambahnya dengan nafilah ataupun disebut sebagai perkara-perkara sunat, apabila disebut perkara-perkara sunat, setelah dia istiqamah dengan fardu dan ditambah dengan sunat, yang itu adalah keuntungan, itu bonus, sehinggalah aku mencintainya. Sehingga Allah cinta kepada orang yang sentiasa mulazamah, lestari dan juga istiqamah melakukan amalan sunat, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Bila Allah cinta, sesungguhnya Allah sambung lagi, sesungguhnya bila aku mencintainya, maka penglihatannya penglihatanku, pendengarannya pendengaranku, lisannya lisanku, tangannya tangan aku, kakinya kaki aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, tuan-tuan muslimin rahimahumullah. Apa kita nak cerita? Bila Allah mencintai, maka penglihatan kita pandang. Mata ni Allah akan pelihara, tak pandang benda haram, tak ada pandang benda yang makruh, tidak akan pandang yang tidak dibenarkan oleh Allah. Mata ni Allah akan rezekikan pandang muka tuanku, pandang muka ibu dan ayah, pandang kaabah, pandang Al-Quran, pandang tempat-tempat yang indah-indah yang boleh membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Allah akan pelihara. Sebab apa? Setelah Allah mencintai, dengan asbab melakukan amalan-amalan sunat secara istiqamah. Banyak tu Ustaz, tak banyak tu tak, tapi istiqamah. Solat sunat 2 rakaat istiqamah, solat sunat wudu istiqamah, tak pernah tinggal. Habis wudu dia ambil semula, solat sunat semula, dahsyat. Dan tu pun kita dah bulan musim-musim hujan ni, kalau subuh-subuh nak jaga wudu, mengais wajib sampai ke tulang, bayar
Setelah Allah mencintai maka Allah mencintai. Yang kedua, sebutkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, badannya akan selalu sihat. Badannya akan selalu sihat. Ustaz, kami yang datang ni semua sakit, celah mana pula sihatnya? Contoh kita pun bertanya kan, Ustaz kata bila Allah sayang, bila kita istiqamah, badannya akan selalu sihat, celah mana pula sihatnya? Tuan, hanya orang sihat boleh datang masjid ni. Maksudnya tuan sihat lah. Yang boleh datang ni sakit kami macam mana Ustaz? Tak pun. Maksudnya tuan sakit tu diketepikan dan tuan dapat datang. Yang tak datang tu lagi satu daripada tuan, tapi tak sihat gitu je. Tak mampu nak menjejakkan kaki ke rumah Allah. Naik gunung, naik bukit boleh, tapi nak datang sini berat tuan. Tak berapa nak sihat. Jadi tuan saudara ni, tuan ni di kalangan yang sihat-sihat. Yang ketiga, kata Sayyidina Uthman, dia akan selalu dijaga oleh para malaikat. Teringat masa kecil-kecil, anak kita orang kecil tidur atas katil. Itu sibuk orang, sibuk masak di dapur. Kita tengoklah komen-komen ke ruang tamu tu. Budak tu kolek-kolek ke dapur dia tu. Elok dia tu tak ada dia tu terpacak kepala. Elok dia tu ke bawah tumpuan. Ada pula kain ke bawah tu dapur dia tu. Dipelihara oleh malaikat. Sebab apa tuan? Pengorbanan kita datang berjemaah, jaga awal waktu, Allah jaga. Itu sebagai contoh. Banyak lagi lah antara contoh-contoh yang boleh kita tengok. Subhanallah. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Uthman, keberkahan akan turun kepada ahli keluarganya. Allah. Tengok tuan, pada kiri, pada kanan, orang yang rajin jaga Allah, menyimarkan Allah, wa yang rajin jaga solatnya awal waktu, maka Allah jaga keberkahan rumah tangga. Sebab itulah kalau orang tanya, Ustaz, apakah tips nak bagi keluarga bahagia? Saya nak kahwin minggu depan ni, apa tips dia? Solat, jangan tinggal, jaga awal waktu dan berjemaah. Betul. Kalau boleh buat yang tu sampai awak mati pun, keluarga awak pasti bahagia. Tapi yang banyak bercerai-berai sebab apa? Solat minta buka, tak jaga waktu, tak jaga subuh. Itu yang kita jumpa. InsyaAllah keluarga. Itu sebab kita kata bila datang berjemaah, maka kita akan bawa balik hidayah, taufik dan hidayah ke rumah. Tambah barakah rumah kita, mawaddah warahmah, kegembiraan, kebahagiaan. InsyaAllah kenapa? Diberkati. Yang kelima, kata Sayyidina Uthman, di antara tanda-tanda orang soleh akan nampak pada wajahnya. Tengok siap soleh pada solat dia, tapi nampak tanda-tanda soleh. Kita pergi berjalan untuk musafir, tiba-tiba kita pun singgah nak solat berjemaah. Bila orang apa ni tuan-tuan, dia nampak kesolehan. Takkan dia nak pergi cuit sebarangan orang nak jadi imam gitu, maka akan nampak kesolehan. Oh ya, sentuh jadi imam, baca macam Qori, macam Imam Sidil Haram pun. Nampak tak? Nampak kesolehan. Daripada mana? Wajah-wajah orang yang menghidupkan solat awal waktu dan berjemaah. Tuan. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala akan melembutkan hatinya. Apa tanda hati lembut? Suka buat kebaikan. Apa tanda hati lembut? Seronok datang rumah Allah. Apa tanda hati lembut? Seronok bila orang bagi nasihat. Ini orang bagi nasihat melantun. Kau nak sihat dia, lagi lama makan garam daripada kau. Patutlah kena darah tinggi. Kau jangan ada makan darah, nasi masih sudahlah. Makanlah nasi. Nak bagi tahu ya Allah, maka subhanallah, Allah lembutkan hati tuan.
lagi datang. Tak ada Allah sayang tu, tak ada lembut hati tu. Orang korek hati tak ada rasa nak datang rumah Allah dah. Dia rasa malas tak datang, dia rasa tak penting pun dia datang. Tapi orang yang Allah lembutkan hatinya, dia rajulun yu'allaqu bil masajid, hati lelaki yang Allah tamat hatinya dengan masjid macam tuan-tuan lah. Ni tuan-tuan ni yang selalu datang rumah Allah ni, bila balik nanti kan sibuk-sibuk dengan dunia tu, tuan-tuan kan rasa apa? Bila nak datang rumah Allah ni, subuh nampak lagi, tak sama-sama nak datang. Kenapa? Kerinduan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru balik daripada rumah Nabi SAW, masuk jumpa dengan Aisyah, buka jam, dia tanggalkan baju sangkut, elok nak duduk tak jadi duduk, baru sebelum ambil baju pakai. Aisyah tanya, nak pergi mana wah? Nak pergi rumah Rasulullah. Tak balik tadi lagi dah. Aku rindukan dia. La ilaha illallah. Belum sempat duduk kat rumah lagi dah nak pergi dah. Kerinduan. Macam ni lah hati-hati yang Allah lembutkan. Rasa nak datang rumah Allah tu membuat puasa Allah tempat nanti tuan-tuan. Inilah tempat yang mesti aku berada pada setiap waktu. Kalau tak ada tempat lain, aku tak akan rasa ketenangan. Hati tak rasa ketenangan tersebut. Tuan, kalau hati datang, rasa seronok datang berjemaah. Itu antara Allah lembutkan hati kita, insya-Allah. Yang ketujuh, dia akan melintasi di tiang sirat, di tiang di atas api neraka sebatas kilat. Siapa yang jaga solat, dia amal waktu dan berjemaah. Boleh tuan-tuan? Allahu Akbar. Kita nak minta, ya Allah, kurniakan kami melintasi di tiang sirat bagaikan sebatas kilat. Apa kita buat dah ni, minta ni. Kenapa? Sedang menjaga solat-solatnya pada awal waktu dan melazimi solat berjemaah. InsyaAllah, semoga tuan-tuan Allah makbulkan saat hujan tengah turun ini. Allah mustajiban nafi'ah. Maka kita berdoa, semoga Allah makbulkan doa kita semua. Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan, akan diberikan kemudahan untuk melintas di tiang sirat sebatas kilat. Yang ke-8, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari api neraka. Allah, apa lagi kita nak, tuan-tuan? Selamat dari api neraka ni lah yang kita nak usaha amal ni, tuan-tuan. Tak ada kerja lain. Sebab ada 3 golongan hamba. Kata Imam Ibn Haddad Al-Alawi, Ibn Haddad kata ada 3 golongan manusia. Yang pertama, siapakah mereka? Mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan takutkan azab Allah. Tuan, ni golongan pertama. Takutkan azab Allah, maka apa yang berlaku? Mereka ini orang yang tawadhu ilallah. Mereka ini orang yang sentiasa menjaga solat di awal waktu. Mereka ini orang yang sentiasa berhati-hati dalam perbuatan dan kata-kata mereka. Sebab takut azab Allah yang maha pedih, yang maha dahsyat. Itu yang pertama. Golongan yang kedua kata Imam Haddad, yang kedua dia kata golongan yang menyembah Allah kerana mengharapkan rahmatnya. Siapa tuan-tuan? Kita lah mengharapkan rahmat Allah tak dalam beribadah. Ya. Apa tujuan kita beribadah? Harapkan rahmat Allah. Kalau setakat tak bagi balasan dengan pahala, tak cukup dengan ibadah kita, tak layak masuk syurga Allah. Tapi harap rahmat Allah, tuan-tuan ulun buat ibadah agar Allah pandang, ya Allah, bagusnya aku ni, hujan-hujan pun datang rumah aku. Bagus. Kalau wajib bahil lah. Bagus. Memang bagus kan? Sebab sanggup korbankan susah payah walaupun hujan datang kerana ingin menghidupkan Allah, syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu dapat rahmat Allah, maka masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Yang ketiga kata Imam Ibn Haddad, orang yang menyembah Allah kerana mencintai Allah. Cinta sayang ke Allah, tuan-tuan. Orang yang cinta, macam kita cerita tadi lah, Nabi SAW, Allah mencintainya, maka
maka dibawa dia Isra wal Mi'raj. Kenapa? Sebab dicintai. Dan setelah merasai akan kecintaan Allah, Nabi berusaha merasai dengan sungguh-sungguh dalam amal ibadahnya. Wajib confirm dia buat, sunatnya sungguh-sungguh sehingga pecah kakinya. Asbab merasai kecintaan, tak perlu sungguh, tak perlu paksa dah, seronok buat. Merasai kemanisan, kenapa? Kerana mencintai Allah, merasai kecintaan Allah, merasai kerinduan dengan Allah, nak bertemu dengan Allah dalam keadaan betul-betul bersedia. Maka habis berusaha sungguh-sungguh dalam kehidupannya demi kerana kecintaan kepada Allah. Oh, tengok 3 golongan ni, mudah-mudahan kita tergolong salah satu pun cukup tuan, agar Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita insya-Allah. Dan seterusnya tuan, yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya berdamping dengan orang-orang yang tidak rasa takut dan tidak pula rasa bersedih hati pada hari kiamat kelak. Tak rasa takut, tak rasa sedih dengan pada mana? Bila masa hari akhirat, pada hari kiamat, kita akan digolongkan dengan orang-orang yang demikian. Duduk di padang mahsyar, tak rasa takut, tak rasa sedih. Nak kan? Oh, kita nak. Sebab saat itu kita dipuji dengan maha dahsyat. Orang yang dibangkitkan berdasarkan amalannya, berdasarkan apa yang akan dihukum kepadanya. Maka orang yang beriman wajahnya berseri-seri. Orang kafir ada yang dibangunkan dengan kepala berjalan, kaki di atas. Ada yang dibelenggu dengan api, dipegang mereka dan diheret hingga bertemu dengan Allah. Macam-macam cara. Maka dalam keadaan yang demikian, orang yang menjaga solat mereka tepat pada waktunya, Allah akan mempermudahkan mereka, tidak akan rasa takut dan bersedih, akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang demikian, bersama dengan mereka. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu mendirikan solat di waktu tepat pada waktunya, maka dia akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Namun barang siapa yang tidak mampu menjaganya, maka dia tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Nashir. Jadi